Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syarifuddin akan meneruskan perbincangan bagi video lecture untuk topik tamadun Cina dalam aspek pandangan semesta, falsafah dan sumbangan tamadun Cina. Pada akhir video ini, pelajar seharusnya dapat pertama menerangkan proses kitaran dinasti dalam tamadun Cina. Yang kedua, membincangkan pelbagai bentuk kepercayaan, falsafah dan pandangan semesta dalam tamadun Cina. Dan yang ketiga, membincangkan 4 sumbangan besar tamadun Cina kepada dunia. Pembentukan tamadun Cina tradisional adalah tidak lengkap jika kita gagal memahami konsep kitaran dinasti. Kitaran dinasti amat penting sebab kitaran dinasti adalah berkait rapat dengan kepercayaan bahawa penyelarasan pengaruh alam semesta dengan alam manusia. Melalui konsep kitaran dinasti ini menjelaskan bahawa sebuah dinasti akan mengalami suatu kitaran ataupun suatu pola yang berulangan melibatkan peringkat-peringkat seperti peringkat kelahiran, peringkat pertumbuhan, peringkat kemuncak, kegemilangan dan akhirnya kelayuan ataupun dipanggil decay dan tamadun dan seterusnya hancur. Dan digantikan oleh sebuah kerajaan baru atau dinasti yang baru. Dan dia mengalami pola perkembangan yang sama, berulang, bendanya akan berulang benda yang sama. Menurut aliran Konfusi menyatakan perkembangan ini ada kaitan dengan peranan manusia yang akan menentukan jatuh dan bangunnya tamadun ataupun sebuah dinasti. Raja dan penasihat-penasihatnya merupakan faktor asas yang akan menentukan jangka hayat sebuah tamadun. Dalam tradisi masyarakat Cina, mereka percaya kepada konsep Tian yang memberikan restu kepada raja yang memerintah. Tian adalah konsep asas kosmologi di mana seseorang raja perlu bertanggungjawab, adil dan saksama. Kegagalan melaksanakan tanggungjawab, mandat yang diberikan kepada raja dan oleh Tian akan ditarik balik. Dalam tamadun Cina, kitaran dinasti akan berlaku dalam 3 bentuk. Iaitu pertama, terdapat je dinasti yang berusia panjang dan menyumbang perkembangan yang berpanjangan kepada tamadun Cina. Misalnya kalau kita tengok dinasti Shang, dinasti Zhao, dinasti Tang, dinasti Ming dan dinasti Qing. Tahap kedua adalah dinasti yang berusia pendek yang merupakan penyambung, hanya berfungsi sebagai penyambung ataupun penyumbang kepada dinasti yang berusia panjang. Dan situasi yang ketiga adalah dinasti yang berusia pendek tetapi meninggalkan kesan penting dan berpanjangan kepada tamadun Cina. Kita boleh tengok seperti dinasti Qing, dinasti Sui dan dinasti Yuan. Jika diperhatikan kepada rajah, didapati pusingan dinasti dari dinasti jenis B, mewakili dinasti-dinasti yang berkuasa yang dapat menyatukan semula Cina selepas zaman kemusnahan dan kekacauan yang panjang. Kejatuhan sesebuah dinasti ini dikaitkan dengan tapuk kuasa maharaja-maharaja berkenaan yang buruk akhlaknya dan lemah pula peribadinya. Justru, jika diperhatikan, terdapat pelbagai falsafah dan kepercayaan yang mendorong seseorang individu untuk menjadi insan unggul yang mempunyai budi pekerti yang tinggi di dalam tamadun Cina. Kemunculan tokoh-tokoh seperti Konfusi melahirkan ajaran Konfusius, Laozi melahirkan ajaran Taoism, Hunzi pula melahirkan falsafah legalisme yang melihat manusia ini adalah bersifat jahat. Selain itu ada juga aliran Mozi yang percaya kepada konsep cinta sejagat.
Ajaran Confucius merujuk kepada buku yang dipanggil Analect yang menekankan nilai-nilai moral yang baik yang merupakan harta yang tidak ternilai. Sementara ajaran Taoism pula adalah bertentangan dengan Confucius, iaitu melihat manusia adalah bersifat buruk dan manusia perlu diseru supaya kembalikan keharmonian alam semula jadi. Justru bagi Taoism adalah penting membina watak peribadi seseorang untuk melahirkan insan unggul. Selain itu, tamadun Cina juga mengambil ajaran dari luar Cina. Misalnya agama Buddha. Agama Buddha berasal dari India. Pengasas dia adalah Siddhartha Gautama. Jarang sebenarnya dia mengambil elemen luar. Tetapi dalam kisah agama Buddha, sebaliknya malah agama Buddha ini merupakan ajaran yang penting dalam tamadun Cina dan juga kawasan yang tergolong dalam kawasan sebagai lingkungan kecinaan. Dikatakan kemasukan agama Buddha ke Cina mengambil masa lebih daripada 700 tahun untuk lengkap diterima oleh masyarakatnya. Ajaran Buddha melihat kehidupan manusia yang penuh dengan penderitaan. Akibat nafsu, justru manusia perlu lari dari penderitaan dengan mengikuti jalan 8 lapis yang akan membebaskan manusia untuk mencapai nirwana. Ajaran Buddha di China dilakukan sedikit modifikasi supaya dapat diterima oleh masyarakatnya, iaitu dengan menyerap masuk falsafah Confucius dan juga Taoism. Agama-agama luar yang lain juga dibawa masuk ke China, seperti Islam, Kristian, tetapi impaknya tidak sekuat agama Buddha. Dalam tamadun Cina juga kaya dengan prinsip seperti konsep Dao, iaitu jalan, Taiji, hakikat yang mutlak, Yin Yang, kehidupan berpasangan, Wuzing, elemen utama iaitu dalam kehidupan seperti kayu, api, air, tanah dan logam. Wuzing ini saling mempengaruhi antara satu sama lain. Ia dipengaruhi oleh proses pertukaran yang bersilih ganti melalui kuasa Yin Yang yang ditentukan oleh kuasa Dao. Dalam menjalankan kehidupan, tamadun Cina mengajar seperti konsep kesederhanaan ataupun zongyong. Dalam tamadun Cina, amat memetikkan kehidupan berkeluarga atau dipanggil sistem sangkang, iaitu menekankan kehidupan tiga hubungan. Itu raja dengan pembesar, ayah dengan mak dan suami dengan isteri. Selain itu, nilai-nilai utama yang ditekankan dalam masyarakat Cina seperti konsep Ren, iaitu kemanusiaan, Yi, kesaksamaan, Li, kesopanan, Zi, kebijaksanaan dan Xing, amanah ataupun kepercayaan. Kelima-lima nilai ini dipanggil Wu Chang. Tamadun Cina telah menghasilkan pelbagai sumbangan yang besar, tetapi sejarah telah mencatatkan terdapat 4 penciptaan yang dianggap agung dan menyumbang kepada peradaban dunia yang wajib pelajar tahu, iaitu pertama, teknik membuat kertas, kedua, teknik percetakan, yang ketiga, penemuan bahan letupan, dan yang keempat adalah penciptaan kompas. Di China, teknik membuat kertas telah dikesan pada tahun 105 Masihi. Dicipta oleh Cai Lun dan akhirnya diperkenalkan di Barat hingga ke Eropah pada abad ke-13 Masihi. Teknologi percetakan pula atau printing pula diperkenalkan oleh dinasti Tang. Teknik percetakan Cina adalah dijelaskan melalui buku Jingganjing yang kini disimpan di Museum British di England. Teknik membuat letupan telah dimulakan oleh Daoist, seorang ahli kimia yang menemukan formula membuat letupan dengan mencampurkan substrate dengan sulfur dan juga karbon. Bahan letupan pada awalnya digunakan untuk membuat bunga api.
Ilmu ini kemudian dibawa ke tanah Arab dan kemudian ke Barat pada abad ke-13 Masihi juga. Sementara penciptaan kompas dikaitkan dengan pengetahuan tentang magnet oleh dinasti Han pada abad ke-6 Masihi. Dan abad ke-8, ilmu berkaitan magnet telah dikuasai sepenuhnya. Hingga abad ke-9, penciptaan kompas telah diterjemahkan dan digunakan buat pertama kali untuk aktiviti pelayaran. Kemudian ilmu ini dikuasai oleh tamadun-tamadun luar juga. Justru, dalam perbincangan ini, saya telah menerangkan tentang pandangan semesta, falsafah dan empat keunggulan sumbangan dan penciptaan dalam tamadun Cina kepada dunia. Diharapkan para pelajar dapat memahami perkara yang dibicarakan ini. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang berikutnya. Sekian, terima kasih.